Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Sabah Maju Jaya. Anda bersama saya Sadam Idris dalam Berita Perkhidmatan Awam Negeri Sabah. Antara tajuk utama yang menarik pada edisi kali ini, penganjuran webinar gangguan seksual di tempat kerja bukan gurauan, tingkat kesedaran dan tanggungjawab pegawai awam. Sekretariat Sabah Maju Jaya adakan lawatan ke tapak cadangan Bandar Sempadan Serundong Simanggaris. Seramai lebih 1,000 penjawat awam hadir di webinar pengurusan penilaian prestasi. Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri adakan persidangan sumber manusia secara telesidang. Laporan khas lawatan Gerakan Pemantauan Jawatankuasa Teknikal Hala 7 Sabah Maju Jaya. Bagi meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab pegawai awam dalam mengendalikan gangguan seksual di tempat kerja, Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri melalui Seksyen Budaya Prestasi Tinggi Bahagian Pembangunan Kapasiti telah mengadakan webinar berjudul Gangguan Seksual di Tempat Kerja Bukan Gurauan. Program maya ini telah diadakan selama 2 hari bermula 16 hingga 17 November lepas yang melibatkan kira-kira seramai lebih 500 peserta daripada pelbagai agensi. Program telah dirasmikan oleh Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Sektor Pembangunan yang berusaha Puan Josilai Meising bagi mewakili Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri. Hari pertama, program telah berlangsung bertemakan peranan dan tanggungjawab Ketua Jabatan, PSN dan setiap lapisan pegawai awam yang disampaikan oleh Timbalan Pengarah Kanan Bahagian Pengurusan Psikologi JPA, Dr. Azura Hamdan, dan slot kedua disampaikan oleh Peguam Bela dan Peguam Syara Puan Tiara Katrina Fuad berkaitan perspektif Undang-Undang Jenayah. Manakala hari kedua pula bertemakan kerutuan moral dan akhlak pada era digital disampaikan oleh Timbalan Pengarah Kanan Bahagian Pengurusan Psikologi JPA yang berusaha Dr. Abdul Jalil bin Hassan. Sekretariat Sabah Maju Jaya telah mengadakan lawatan ke tapak cadangan Bandar Sempadan Serundong Simanggaris pada Jumaat lepas. Lawatan ini disertai seramai lebih 30 orang terdiri daripada Timbalan Ketua Pengarah Sektor Perkhidmatan yang berusaha Tuan Ramli Karya serta Ahli Dewan Undang Negeri N73 Sebatik yang berhormat Hasan Awang Gani Pangeran Amir. Ketika ditemui, Yang Berhormat Hasan berkata, selaku wakil rakyat, beliau amat berbesar hati dan berharap perancangan berkenaan menjadi kenyataan dan dilaksanakan dalam masa yang ditetapkan. Harapan kita agar perancangan ini dapat diteliti dan dibuat sebaik mungkin, dirancang sebaik mungkin agar ianya menjadikan satu bandar sempadan yang boleh menaikkan taraf ataupun image kita di kawasan Kalabakan, Sabah dan Malaysia amnya sebagai negara sempadan. Sementara itu, Pengarah Perancang Bandar Sempadan Sedia yang berusaha Tuan Haji Mursidi Sapi menyifatkan lawatan berkenaan satu usaha yang cukup baik bagi mengenal pasti kawasan-kawasan yang sesuai untuk dibangunkan. Kita tahu Serundong Simanggaris adalah satu kedudukan yang betul strategik dan kita juga tahu bahawa kita mempunyai peluang besar untuk memajukan kawasan ini sesuai dengan hasrat kerajaan untuk membangunkan Sabah Maju Jaya. Jadi inilah kita telah mengambil langkah perlu untuk memastikan hasrat kerajaan ini dapat dilaksanakan dan kita sebagai penggerak di peringkat bawah ini akan terus memberikan input dan juga kerjasama yang sepenuhnya bagi memastikan hasil kerjaan dapat dicapai, khususnya dalam membangunkan Serundong sebagai sebuah bandar sempadan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita PANS semasa lawatan berkenaan. Turut serta pegawai daerah Kalabakan yang berusaha Muhammad Syahrudin Chin bersama pasukan teknikal serta beberapa anggota polis diraja Malaysia, Jabatan Perhutanan Daerah Kalabakan dan ahli kelab 4x4 Kalabakan. Seramai lebih 1,000 peserta terdiri daripada pelbagai agensi maupun jabatan kerajaan telah menghadiri webinar pengurusan penilaian prestasi kaedah pengemas kinian bahagian 3 sasaran kerja tahunan yang berlangsung pada Khamis lepas. Menurut sumber, persidangan video interaktif ini berobjektif untuk memaklumkan kepada penjawat awam mengenai status jadual pelaksanaan pengurusan penilaian prestasi serta menerangkan komponen sasaran kerja tahunan. Selain itu, webinar ini juga bagi menjelaskan kaedah pengemaskinian jadual pencapaian sasaran kerja tahunan serta kaedah penyediaan ulasan pencapaian oleh pegawai yang dinilai dan pegawai penilai utama.
Bahagian Khidmat Pengurusan Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri telah mengadakan persidangan pengurus sumber manusia bagi Siri 1 dan Siri 2. Siri 1 telah diadakan pada 26 Jun, manakala Siri 2 pula pada 19 November lepas. Urusetia Persidangan Pengurus Sumber Manusia Puan Mary Paul Mijong Dagul berkata, persidangan ini telah diadakan secara telesidang dan dihadiri seramai 173 pengurus sumber manusia dari seluruh kementerian, jabatan dan pejabat daerah di Sabah. Objektif utama untuk persidangan Siri 1 dan 2 adalah pengkongsian mengenai Hala 7 Sabah Maju Jaya, iaitu Pelan Pembangunan SMJ dan Inisiatif Fokus dan Flagship Sabah Maju Jaya atau Kamus Maju Jaya yang telah disampaikan oleh Puan Moira David. Dalam pada itu, Puan Mary berkata, persidangan seterusnya akan melibatkan penyampaian anugerah penarafan sistem maklumat sumber manusia kepada semua agensi yang mencapai 5 bintang pada tahun 2020 dan 2021 serta anugerah MBJ paling aktif di setiap kementerian, jabatan maupun pejabat daerah. Lawatan turun padang merupakan salah satu inisiatif Jawatankuasa Teknikal Hala 7 Sabah Maju Jaya dalam memantau dan merealisasikan inisiatif yang terdapat dalam Pelan Pembangunan SMJ. Kali ini, pemberita PAS berpeluang bersama Jawatankuasa Teknikal untuk turut serta dalam lawatan gerakan pemantauan di Pusat Pembiakbakan Lembu Pendaging Wario di Kota Belud. Saksikan laporan khas yang disampaikan oleh pemberita PAS Putri Syed Hamid. Perjalanan ke Pusat Pembiakbakaan Lembu Pendaging Wario Kota Belud mengambil masa kira-kira 2 jam lebih bermula dari Bandaraya Kota Kinabalu. Rombongan diketuai oleh Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pentadbiran yang berbahagia Datuk Haji Masna Mat Saleh bersama Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah Puan Siti Afsa Muhammad Kudi, Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Sektor Perkhidmatan Tuan Ramli Karya serta Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah yang berbahagia Dr. Peter Ekeli. Setibanya di pusat berkenaan, majlis dimulakan dengan ucapan alu-aluan oleh Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah diikuti ucapan dari Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pentadbiran. Seterusnya, taklimat projek Memperkasa Ruminan Sabah telah disampaikan oleh Dr. Haji Norma Yusof, diikuti taklimat kedua iaitu berkaitan pembinaan rumah penyembelihan ruminan dan bilik sejuk buku Kota Belud oleh Dr. Zul Bahar bin Abdul Rashid. Yang berbahagia Datuk Masna Mat Saleh ketika ditemui berkata, lawatan turun padang ini diadakan bagi memantau inisiatif yang diamanahkan oleh Jawatankuasa Teknikal di bawah penyampaian perkhidmatan dan tadbir urus. Yang telah saya dapati tadi daripada penjelasan-penjelasan pemilik inisiatif, dan kali ini pemilik inisiatif adalah Jabatan Perkhidmatan Veterinar. Inisiatif yang dalam penelitian kami pada hari ini sebenarnya telah mencapai almost 100%. So di sini ada kami dapati mungkin bukanlah kesilapan, ada isu pelaporan. So ada baiknya kami engage dengan pemilik inisiatif supaya kita dapat merungkaikan satu, kalau dia ada sebenarnya masalah pelaksanaan. Apparently tidak ada isu pelaksanaan di sini, hanyalah cuma isu komunikasi. Dan syukur alhamdulillah Jabatan Perkhidmatan Veterinar untuk inisiatif ini bolehlah kami laporkan bahawa dia mencapai prestasi ataupun mencapai sasaran untuk tahun 2021. Justru beliau berkata pihaknya akan terus melihat semua inisiatif teknikal yang telah disenaraikan akan dilaksanakan sehingga hujung tahun ini. Sementara itu, Dr. Peter Lee berkata Pusat Pembiakbakaan Lembu Pendaging Wario Kota Belud ini telah dibuka bermula tahun 1971 yang berkeluasan 990 ekar. Katanya sehingga kini sebanyak 500 ekor lembu baka baik diternak di ladang berkenaan untuk dibiakbakaan bagi menghasilkan baka yang lebih baik bagi tujuan agihan dan jualan kepada penternak tempatan. So kita akan mengharapkan bahawa pengurusan kita akan tambah baik, dan kita nampak juga ya sekarang rumput-rumput sangat subur dan ternakan pun gemuk-gemuk macam saya lah barangkali kan juga. So itulah matlamat dia, dan itulah yang kita mau lihat untuk ladang ini, dan masa depan ladang ini kita akan kekalkan, dan kita mengharapkan pengeluaran
bakal akan kita teruskanlah dengan support dari government punya peruntukan dan sebagainya, kita akan teruskan. Ya, thank you. Pada sebelah petang, rombongan meneruskan lawatan ke lokasi seterusnya iaitu RPH dan Bilik Sejuk Beku Kota Belud. Kemudian ke ladang penternak syarikat Berkat Agro Seni Sendirian Berhad di Kota Marudu sebelum berpatah semula ke Kota Kinabalu. Saya Putri Syed Hamid melaporkan di tapak pembinaan Rumah Penyembelihan Ruminan dan Sejuk Beku Kota Belud. Mengakhiri berita perkhidmatan awam pada kali ini, kami dari warga penyampai berita mengingatkan keluarga perkhidmatan awam supaya terus mengamalkan norma baru walau di mana juga anda berada. Jaga diri, sayangi keluarga Malaysia. Untuk lebih banyak berita terkini, jangan lupa layari YouTube Jepan TV. Salam hormat dan jumpa lagi. Airku tercinta, bersatu padu serta merdeka.